Bolehkah orang bukan Islam dilantik sebagai pegawai syar'i? Ini saya nak ulas. Kita selalu suka portray Islam dan wajah yang menyebabkan orang salah faham terhadap Islam, terutama isu yang kebelakangan ni. Wanita ini yang pohon nak jadi pegawai syar'i, dia dapat sijil di mana? Dia dapat daripada UIA. Kita yang memberi sijil tu ke dia, kemudian kita kata tak sah, tak boleh. Itu satu tindakan yang kontradik. Kalau dah kita bagi kat dia, institusi kerajaan sendiri yang bagi kat dia, kenapa dia tak boleh nak mempraktiskan benda yang bidang dia? Apabila pergi ke mahkamah yang bernama syariah, nama dia syariah, belum tentu undang-undang dia syariah, yang bernama syariah ini, kita kena tahu. Ini saya sebut daripada awal kepada sahabat-sahabat, saya sebut kepada sahabat-sahabat yang suka bercakap pasal negara Islam juga. Islam dalam soal kenegaraan ini, dia begitu fleksibel, begitu luas. Pada zaman Nabi, dia bukan ada satu sistem kerajaan macam mana yang kita faham hari ini. Nabi pemerintah betul, tapi bila nak perang, Nabi lantik sahabat ni, Nabi lantik sahabat ni. Dia tak ada menteri khusus, dia tidak ada jabatan khusus, dia tidak ada semua ni. Tapi kerangka kerajaan itu, pemerintahan itu, iaitu pemimpin dan ketaatan, itu ada. Walaupun sebahagian penulis barat menyatakan ini ialah tribal system yang digunakan, ataupun sistem clan, sistem apa, kabilah dalam pentadbiran ini, tetapi dia sebenarnya ada sistem politik itu berlaku kerana yang pemimpin ada rakyat, ada ketaatan, ada wilayah, ada kedaulatan, kerajaan lah. Sovereignty itu ada pada dia. Tetapi kerangka kerajaan itu berbeza. Bila datang zaman Sayyidina Umar mula mewujudkan benda-benda baru. Itu yang saya sebut pada kuliah yang lepas. Sayyidina Umar banyak benda baru, termasuk bagi gaji tentera, tak harta rampasan perang. Quran sebut ada surah Al-Anfal, tapi Umar tak bagi harta rampasan perang. Bahkan dia jadikan itu, dia bagi balik pada rakyat negeri tentang Sawadul Iraq, rakyat Iraq, dia bagi gaji kat tentera. Nabi SAW tak pernah mewajibkan zakat kuda. Umar ambil zakat kuda apabila tengok kuda telah mempunyai nilai macam unta. Zaman Nabi unta je, tapi itu ijtihad Umar. Kerana politik adalah sesuatu benda, ini yang disebut sebagai maqasidus syarak, dia the purpose of syarak. Apa yang syarak mahu, behind, di belakang syarak, ruling, undang-undang syarak itu, apa yang syarak mahu. Maka dengan itu zaman itu berubah. Pandangan Sayyidina Umar, hukum hakam pada zaman Umar, banyak yang baru, banyak yang baru. Hari itu kita sebut tak boleh tetap harga barang. Nabi tak mau. Orang suruh Nabi tetapkan harga barang. Nabi tak. Allah kata Allahu musa'ir wa razzaq. Nabi adalah musa'ir. Allah yang musa'ir, Allah yang menetapkan harga barang, Allah yang memberikan rezeki. Kemudian pada zaman kemudian orang tetapkan harga barang, harga shilling untuk gula, harga shilling untuk beras, harga shilling untuk ayam. Padahal pada zaman Nabi, Nabi tak bagi. Ibnu Taimiyah kata pemerintah patut tetapkan, walaupun ada hadis, kerana keadaan zaman Nabi berbeza dengan keadaan zaman kemudian. Peniaga zaman Nabi tidak melakukan ihtikar, tidak melakukan monopoli perniagaan barang, tidak melakukan sorok barang. Tapi sistem perniagaan yang kemudian telah berubah sama sekali kerangkanya, yang memerlukan kepada ijtihad baru. Apabila orang membaca buku yang ditulis pada zaman itu, termasuk pada zaman kerajaan Bani Umayyah, kemudian apabila kerajaan Abbasiyah, mula buku-buku tentang politik ditulis. Seperti yang terkenal, yang dibaca oleh ramai orang, termasuk dalam negara kita, dalam mana-mana saja apabila cakap tentang politik Islam, ialah buku Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Abu Ya'la Al-Mawardi. Al-Mawardi telah menulis Al-Ahkam As-Sultaniyah, dan kemudian Abu Ya'la Al-Farra
telah menulis buku yang sama dalam mazhab Hanbali bernama Al-Ahkam As-Sultaniyah yang kontensnya dekat. Tetapi Al-Mawardi dengan kita menyanjungi keserjanaannya, keilmuannya, tetapi dia adalah seorang qadhi ataupun seorang hakim mahkamah tinggi ataupun hakim besar ketika itu bagi kerajaan Abbasiyah. Pemikiran Al-Mawardi ialah pemikiran kerangka kerajaan Abbasiyah. Dan Al-Mawardi ada beberapa pandangan seperti hendaklah pemerintah itu mujtahid mutlak. Nak cari mana pemerintah mujtahid mutlak? Hatta kerajaan pada zaman dia pun tidak mujtahid mutlak. Dan pemerintah mesti daripada Quraisy. Karena Nabi kata al-a'immatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy. Maka Quraisy yang ditafsirkan oleh Mawardi keturunan Rasulullah, keturunan Quraisy lah. Tapi bila datang Ibn Khaldun melihat lain yang saya sebut dulu. Quraisy ini bukan soal bangsa, tapi soal pemerintah hendaklah disokong oleh kabilah yang paling kuat. Itu maksud Nabi. Maka kabilah yang paling kuat pada zaman Nabi ialah Quraisy. Ibn Khaldun dalam mukaddimah telah membuka satu lambaran pemikiran politik yang lain. Kerana dulu sebahagian penulis-penulis politik kata agama adalah teras pembentukan kerajaan. Tanpa agama kerajaan tak terbentuk. Ibn Khaldun kata tak. Entah berapa banyak orang yang tak ada agama tapi berjaya membentuk kerajaan. Maka agama ialah untuk menjamin kerajaan itu bersifat Islam. Tapi kalau tak ada agama pun manusia akan tahu bentuk kerajaan. Kerana membentuk kerajaan itu satu keperluan masyarakat. Satu keperluan masyarakat. Jangan kita kata tak ada kerajaan Islam, tak adalah kerajaan. Tengok, Amerika bentuk kerajaan, Britain dia bentuk kerajaan. Tuan-tuan tengok David Cameron, tuan-tuan tengok dia punya pidato, bagus, genius orang dia. Saya bukan sokong dia, Gordon Brown lagi tak sokong. Tapi artinya ini adalah satu benda. Kemudian datang zaman berubah, maka banyak apa yang disebut oleh Al-Mawardi dengan dibagus sebagian teorinya. Zaman telah menghendaki perubahan. Zaman kita ini zaman baru yang saya sebut, yang orang tak kenali, iaitu zaman nation state, iaitu negara bangsa yang dibentuk hasil daripada Westphalian Treaty, yang akhirnya manusia ni membentuk negara bangsa hasil Eropah, kemudian buat sekatan negara bangsa berdasarkan sungai, berdasarkan apa. Kemudian sekarang berlaku proses globalisasi yang membentuk setiap kerajaan terpaksa bersaing merubah kerangka kerajaan. Kerana maruah kerajaan itu sendiri, kedaulatan itu sendiri berbeza bagi zaman ni dengan zaman dulu. Dulu orang tak boleh ceroboh tempat kita. Pemimpin dulu tak boleh cakap dengan rakyat kita. Hari ni pemimpin Amerika boleh bagi tahu kita apa kita rakyat ni. Pemimpin Iran boleh bagi tahu kita, pemimpin Saudi boleh bagi tahu kita. Pemimpin Britain hanya melalui internet, rakyat kita boleh ikut pemimpin lain. Dan soal kesetiaan pun akan berbeza. Maka politik sekali lagi menghendaki perubahan. Sistem lawyer tak ada pada zaman Nabi. Secara setiap kali orang salah bawa lawyer, tak ada. Semua orang bela diri dia sendiri ya. Cuba bayangkan kalau kita kata tak boleh lawyer bukan Islam, seperti salah seorang mufti daripada negeri entah berantah kata. Tapi dalam masa yang sama dia kata kita kena ada satu sistem mahkamah. Hendaklah di Malaysia ni mahkamahnya semua Islam. Artinya kalau di Malaysia satu mahkamah Islam, semua lawyer bukan Islam tak boleh jadi lawyer. Itu negara Islam tak? Artinya dalam negara Islam, pada pemikiran pokok ni, orang bukan Islam tak boleh jadi lawyer. Kes nikah kahwin je. Nu kes dia pun nak jadi lawyer nu. Kalau betul-betul undang-undang Islam lagi banyak kes curi, kes bunuh. Kalau dia tak boleh jadi lawyer, tak boleh bela kawan dia, dia boleh tak bela diri dia? Lawyer ni bela kawan dia. Pasal apa tak boleh? Dia bela klien dia, bela anak guam dia. Pasal apa dia tak boleh? Dan kemudian sekarang ni bukan dulu hakim hak jadi hakim tu bukan dia cerdik sangat. Dia bergantung kepada sama ada bisikan telinga dia, ataupun dia bergantung kalau dia adil, dia bergantung kepada enactment yang telah disiapkan.